Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Setiap seorang di antara kamu sudah berbuat maksiat terhadap Allah Azza wa Jalla. Dan maksiat-maksiat kamu pula adalah besar-besar. Tetapi kamu tiada memikirkan apa pun terhadap maksiat itu. Dan tiada bertaubat pula daripadanya. Lalu kamu menyangka bahawa dosa-dosa itu sudah dilupakan Allah. Namun sebenarnya, semua itu tercatat dalam buku catatan kamu lengkap dengan hari, bulan dan masanya. Kelak kamu akan dihisap atas yang sedikit dan yang banyak. Sedarlah dari lalai kamu, wahai orang-orang yang tidur nyenyak dan tiada bertaubat dan tiada menyesali diri. Maka seolah-olahnya dia datang membawa kufur. Jika dia tidak segera membetulkan dirinya, hai dunia tanpa akhirat, hai makhluk tanpa khalik, kenapa engkau tidak takut melainkan kemiskinan saja, dan engkau tidak mengharapkan selain kekayaan sahaja? Celaka engkau, rezeki itu memang sudah terbagi. Tidak akan lebih dan tidak akan kurang. Dan tidak akan ke depan atau ke belakang. Apakah engkau masih syak terhadap jaminan Allah Azza wa Jalla? Tamak pada meminta apa yang bukan menjadi bahagianmu? Sifat tamakmu itu telah menahanmu daripada menghadirkan diri di majlis-majlis para ulama dan kumpulan-kumpulan orang-orang yang membuat kebajikan. Apakah engkau bimbang bahawa keuntunganmu akan berkurangan dan bahawa pelanggan-pelangganmu akan hilang? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, antara wasiat, pesanan, ingatan kepada kita ialah maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada perbuatan itu berpunca daripada perkataan atau berupa daripada perbuatan, atau juga daripada sangkaan yang buruk, wasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap maksiat yang kita lakukan dicatat dan dicatat, bahkan akan dibentangkan, dipersoalkan dan dipertanggungjawab. Dosa itu tak akan dilupakan. Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'maluz zalimun. Jangan engkau menyangka bahawa Allah Ta'ala melupakan setiap perbuatan orang yang zalim. Kerana siapa pun yang melakukan maksiat kepada Allah, dia telah menzalimi dirinya. Dan siapa pun yang menzalimi dirinya, sebenarnya dia telah melakukan perbuatan yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kerana diri ini milik Allah, dan Allah mengamanahkan kita untuk menjaganya. Bila mana kita gagal menjaga diri kita,
dan menjaga setiap nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, maka ini mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh sebab itulah bila seorang tadi mudah melupakan maksiatnya kepada Allah, bahkan lebih teruk daripada itu menganggap bahawa maksiat itu sudah dilupakan dan tidak akan dihisap. Lalu mereka bergembira dengan keadaan mereka sekarang tanpa melihat kembali maksiat yang telah mereka lakukan dahulu. Oleh sebab itu setiap manusia perlu mengetahui bahawa maksiat-maksiat yang kita lakukan meninggalkan bekas dan kesan berpanjangan sampai hari akhirat. Kita tidak mungkin bebas daripada kesan maksiat sampailah kita dipertanggungjawabkan akhirat kelak, ataupun Allah Subhanahu Wa Ta'ala menutupnya akhirat kelak. Adapun yang Allah tutup hari ini bukan satu jaminan untuk Allah Ta'ala tutup hari esok. Hari ini benar sebahagian maksiat kita Allah tutup. Bukan banyak yang Allah Ta'ala tutup. Sebagaimana Allah sebut dalam Quran, wa ya'fu an katsir. Allah menutup dan Allah memaafkan banyak maksiat. Yakni tidak menghukumnya di dunia. Kalau sekiranya Allah Ta'ala hukum kita dengan maksiat yang kita buat, nescaya kita dah binasa lama. Tapi Allah beri peluang dan peluang. Tapi peluang yang Allah berikan bukan bermaksud yang lepas itu lepas. Yang lepas belum lepas. Yang lepas tetap akan ada tanggungjawab. Yang lepas tetap akan ditanya. Sebab itu Allah Ta'ala menyuruh kita, memerintahkan kita untuk banyak bertaubat. Tidak cukup taubat sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan berterusan. Kerana selagi mana kita tidak menghadap Allah dan dibicarakan di hadapan Allah, selagi itu kita tak boleh rasa aman. Sebab itu para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in sentiasa ingatkan maksiat yang mereka buat. Kesilapan, kesalahan walaupun pada zaman jahiliah. Walau Islam telah mengampunkan semuanya. Al-Islam yajubu ma qablahu. Tapi mereka terus teringat, menyebabkan mereka menangis, menyebabkan mereka bersyukur, menyebabkan mereka menjadikannya sebagai suatu peluang untuk tidak mengulanginya. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yuldaul mu'min min juhrin wahid marratain. Orang beriman tidak mungkin dipatuk 2 kali dalam satu lubang. Yang mungkin setengah melihat kepada orang beriman tak akan ditipu. Orang beriman tak akan dipermainkan. Tapi ada makna yang lebih dalam pada itu. Orang beriman tidak akan melakukan maksiat 2 kali di tempat yang sama, sesudah mereka menyesalinya dan bertaubat. Tidak patut kita sesudah kita menyesali maksiat kita buat dan bertaubat, kita masih melakukannya. Seperti kita biarkan kita dipatuk pada satu lubang 2 kali. Sedangkan dahulu Allah Ta'ala beri pulang untuk kita hidup lagi. Kerana itu Adam AS, ketika mana dia bermaksiat kepada Allah. Namun kita jelaskan selalu bahawa maksiat Adam AS bukanlah maksiat sebagaimana orang lain. Ia sebagai satu daripada yang disebut oleh ulama hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikan orang yang baik mungkin kejahatan bagi orang yang dekat dengan Allah. Maksiat ini bagi nisbah dekatnya Adam dengan Allah Ta'ala, maka Adam buat kesilapan ini. Tapi bukan maksiat jenis berdosa atau sebagainya. Kerana maksiat dengan pengertian umum melanggar perintah Allah. Maka dengan pengertian khusus bolehlah melanggar perintah Allah dan mendapat dosa. Dan pengertian umum yang Adam buat melakukan maksiat. Maka Adam AS bermula hari itu tak akan lagi buat maksiat. Tak akan lagi langgar pun perintah Allah. Maka dia terus hidup atas dunia dengan memohon ampun pada Allah. Dia terus hidup dengan dunia malu dengan apa yang pernah berlaku kepadanya. Dia terus hidup di dunia dengan mensyukuri nikmat yang Allah berikan padanya. Maka begitu kehidupan Adam dan begitu semestinya kehidupan anak-anak Adam alaihissalam. Jadi bila seorang buat maksiat, jangan ingat bahawa Allah Ta'ala akan lupa maksiat dia.
Jangan ingat bahawa terpadam dalam catatannya. Jangan ingat bahawa dia akan tak dihisap. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, orang yang bersikap demikian ini orang yang lalai. Termasuk ahlu ghaflah. Yang lalai ni ada banyak. Ada ahlu ghaflah di kalangan manusia yang lalai berzikir. Ini juga disebut ahlu ghaflah. Ada juga ahlu ghaflah itu ialah orang yang gagal mengambil pengajaran daripada peristiwa yang berlaku. Ini juga disebut ahlu ghaflah. Dan ada juga ahlu ghaflah, lalai ini ialah orang yang gagal untuk melihat peluang yang Allah bagi. Gagal untuk melihat peluang yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, untuk dia mensyukuri nikmat Allah, untuk tidak mengulangi maksiat. Maka seorang yang tidak mengenang dosa silam, ini ahlu ghaflah. Kita bila buat dosa, kena ingat dosa itu. Bukan ingat dosa untuk kita putus asa dengan rahmat Allah, tidak. Sebab bukankah kita dulu kerana ingat dosa inilah kita taubat. Dan kerana ingat dosa inilah kita mampu meninggalkan banyak maksiat. Kerana ingat benda inilah kita berubah jadi baik. Kita dah berubah sekarang. Kita dah berjaya ubah diri kita, anak-anak kita, isteri kita. Maka tak mungkin kita lupakan macam tu. Kita mesti ingat lagi. Umpama orang yang dulu miskin, sekarang kaya. Dia tak pernah lupa zaman kemiskinannya untuk dia berhati-hati dengan zaman kaya dia. Supaya dia tak buat kesilapan sama, supaya dia tak ada sifat-sifat yang merugikan dia. Dia terus jadikan itu sebagai gurunya, untuk dia melaziminya. Sama juga kita dalam hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Kalau seorang tu lupa maksiat yang pernah dibuat, ini ahlu ghaflah. Dia kena ingat. Kerana saya katakan, belum lagi selesai sampailah kita bertemu Allah. Ketika itu Allah tanya atau tidak, waktu itu barulah kita boleh kata selesai. Sebab itu manusia diberi peluang oleh Allah dalam padang hisab atau padang mahsyar menunggu tempoh panjang. Untuk apa? Masing-masing mengenangkan dosa masing-masing. Bayangkan seorang berdiri 50,000 tahun di padang mahsyar. Sebelum Allah berbicara dengan mereka dan sebelum Allah hisab satu persatu. Kata Nabi SAW, setiap manusia dihisab satu persatu tanpa sebarang penterjemah, min ghairi turjuman. Dia sendiri akan jawab. Sebab bila pakai penterjemah, dia akan lari makna. Dia akan lari maksud. Sedikit sebanyak. Kalau kita biasa main terjemah buku. Macam mana pun kita hebat ilmu penterjemahan, dia tetap tidak akan memberi makna yang seumpama 100%. Dia akan select sikit. Kalau paling hebat pun bolehlah 90, 98. Tapi dia tak akan dapat 100. Kalau kita terjemah Al-Quran, terus tak dapat apa-apa. Maksudnya, tak akan menyamai makna mukjizat Al-Quran. Kita cuma sekadar bagi faham. Untuk memberikan makna mukjizat itu, tidak mampu kita lakukan dengan terjemahan. Mereka dengan memerlukan waktu yang panjang. Jadi akhirat kelak Allah Ta'ala waktu hisab manusia tanpa penterjemah. Supaya yang dicakap itu ialah apa dia yang dilakukan. Maka manusia dibiarkan 50,000 tahun berdiri. Masing-masing berdiri dengan keadaan masing-masing, amalan masing-masing, yang mengharungi peluh masing-masing. Tetapi waktu itu, kata ulama, ialah waktu mereka bayangkan semua maksiat mereka buat. Semua. Bayangkan tuan-tuan, kita hidup berapa tahun? 60 tahun. Kita akan termenung memikirkan maksiat kita atau kesalahan kita 50,000 tahun. Berarti kita akan ingat detail benda. Sedetail-detail ni. Kerana setiap benda yang kita ingat, diikuti dengan syarah dia. Kenapa aku lalai? Kenapa aku buat macam ni? Kenapa? Dia bukan sekadar dulu dia ingat, dia maksiat dia ambil duit orang. Okay, pada hari Rabu, berapa bulan, 5 bulan, kau berapa, kat mana. Bukan setakat itu. Dia mencela. Kenapa aku ambil? Kenapa aku buat? Kenapa aku tidak tinggalkan? Kenapa aku biar hawa nafsu aku? Kenapa aku ikut dia? Sambil dia memarahi dirinya. Dia 50,000 tahun. Untuk dikenangkan balik dosanya selama 60 tahun. Berarti terlalu detail. Siap manusia akan hadir ingatannya pada dosa-dosanya. Kemudian barulah Allah Ta'ala akan hisab. Dan sepanjang Allah hisab, seorang demi seorang, masing-masing masih berfikir dosa. Oleh sebab itu, tuan-tuan, kita jangan jadi lalai. Di sini, sentiasa kita ingat kesalahan yang pernah kita buat.
maksiat. Supaya apa? Pertama, jadi benteng untuk kita tak ulang. Bukan untuk jadikan kita putus asa, tidak. Benteng untuk kita tak ulang. Supaya jadi motivasi untuk kita melakukan amal soleh. Dan supaya kita terus bertaubat untuk menjadi hamba yang terbaik. Sebab Allah Ta'ala suka hamba taubat. Yang Allah tak suka, hamba yang rasa tak ada dosa. Padahal hidupnya bermula dengan kelalaian. Tetapi orang yang hidupnya bermula dengan kejahilan, macam mana tak buat dosa? Kita mulakan hidup dengan kejahilan, tak tahu apa-apa. Takkan kita tak buat silap? Pasti ada. Dan kita hidup dengan membawa syahwat. Dan kita hidup kat dunia. Maka kalau kita katakan kita terselamat dari maksiat, kita berbohong pada diri kita. Dan berbohong pada sunnatullah, bahawa setiap orang buat dosa dan maksiat. Jadi kita, kerana Allah Ta'ala kata, Inna Allaha yuhibbut tawwabin. Allah suka orang taubat. Supaya kita sentiasa berada dalam kelompok yang Allah suka. Maka taubat. Sebagaimana taubat kita dulu, bersungguh-sungguh, datang sayu dia sebab, demikian hari ini. Dia tak akan kurangkan sedikit pun kelazatan taubat. Kalau hari ini kita rasa kurang kelazatan taubat, berarti kita terlalu melupakannya. Kita lupa dah benda tu. Sebab tu kelazatan untuk istighfar dah tak wujud. Kalau tu ingat balik kesalahan-kesalahan tadi, yang kalau tidak kerana rahmat Allah, nescaya dengan sebab dosa itu boleh bawa pada kufur. Dan bila para ulama membicarakan tentang bagaimana kesan-kesan dosa. Dosa ni, dia ada kesan dia dalam kehidupan kita. Dan kita akan rasa kesan. Sama ada kita rasa banyak atau kita rasa sikit. Rasa tu ada. Untuk apa? Supaya kita sentiasa ingat kita pernah berdosa. Jadi para ulama menyebut, di antara kesan dosa ialah turisudz zil was-sighar. Kesannya dia akan ada kehinaan dan juga akan adanya yang kita sebut sebagai kelemahan. Dia akan rasa hina dan dia akan rasa lemah. Baik, kalau hari ini kita rasa lemah dalam ibadat, itu kerana kesan dosa dulu. Maka kembali kuatkan dengan taubat. Kita selepas kita istiqamah solat subuh, istiqamah baca Quran, ada hari kita bad mood. Mood kita tak berapa elok, lemah. Ini kesan daripada maksiat dulu. Macam tuan-tuan tengok, kalau orang tu sakit, dia jumpa doktor, dia kata, saya sakit tulang belakang, doktor. Doktor kata, awak pernah jatuh? Soalan doktor. Pernah dulu jatuh masa kecil? Doktor akan kaitkan dia. Padahal dulu, saya pernah masa saya main bola sekolah dulu, jatuh. Mungkin itu kesannya. Walau kita ni umur 50. Doktor masih lagi relate kita jatuh masa sekolah rendah. Dulu mungkin awak ada jatuh. Dulu mungkin awak ada aksiden ke? Dulu pernah aksiden. Masa saya mula-mula dapat lesen motor. Tapi itulah lama doktor, 30 tahun. Ya, itu kesan sekarang mungkin. Hari ni tak ada orang mengingkari sakit kita hari ni kerana kesan kita dulu. Tak ada orang ingkar. Dan tak ada orang arguing doktor yang mengaitkan benda tu. Sebab dia ada, kita katakan ada munasabah dia. Ada logik. Kita berkata hari ni saya rabung mata ni sebab dulu saya kerja welding. Saya tak pakai benda tu sekali. Ataupun seorang kata saya ni rasa saya sekarang lemah sebab dulu saya ada silap makan itu, makan ni. Sampai hari ni usus saya ada masalah. Takkanlah kalau hal-hal teknikal duniawi berkesan sampai hari ni kita boleh terima, tiba-tiba dosa kita tak boleh nak fikir bahawa itulah kesannya. Sebab itu tuan-tuan, bila setiap kali kita buat ibadat, kita rasa lemah, istighfar cepat-cepat. Jangan biar tak ada mood lah, saya tak nak buat. Jangan. Kita dah dihalang kebaikan. Kalau tiba-tiba tuan-tuan nak melangkah ke masjid, Allah malahnya. Kenapa malas hari ni? Tak macam biasa-biasa. Istighfar. Tiba-tiba malam ni, kenapa tak nak qiyamul lail? Rasa nak tidur, sedap tidur. Dengan hujangnya, dengan selimutnya, sedap. Istighfar. Mungkin dosa yang menghalang kita buat baik hari ni. Jadi jangan ingat dosa tu akan habis macam tu. Jangan sampai kita tertipu, sampailah kita bertemu dengan Allah.
Waktu itu baru kita tahu dosa kita ini sama ada Allah dah tutup hijab dan sebagainya. Ya, di si makhluk mungkin sudah terhijab, makhluk tak tahu. Itu salah satu nikmat Allah bagi pada kita. Tetapi belum lagi selesai. Orang memang tak tahu kita pernah merompak dulu, orang pun tak pernah tahu kita pernah rasuah, orang pun tak pernah tahu dahulu kita buat benda tu, benda ni. Ramai orang tak tahu. Allah hijab. Untuk apa? Beri peluang kita menjaga agama kita tanpa ada orang yang cuba untuk menghina kita. Tapi kita dengan Allah belum selesai. Kita dengan Allah ada urusan kita. Sebab itu hari kiamat hari paling kita sibuk dengan urusan. Sebab itu tak ada seorang pun berani bela orang lain, melainkan sesudah urusannya selesai. Tak ada orang berani beri syafaat pada orang lain, melainkan urusannya sudah selesai. Bila urusan dah selesai dan dia dah masuk syurga, barulah dia kata, ya Allah, kawan saya tak ada, saya nak beri syafaat. Baru Allah izinkan. Lagi kita tak selesai urusan, tak mungkin. Yang kedua, kata ulama, menyebabkan nikmatnya hilang. Kesan maksiat, nikmat kita hilang. Kita bukan cerita, pertama kita buat maksiat, kemudian nikmat kita hilang, lalu kita pun relate. Oh, ini sebab saya maksiat dulu. Bukan untuk akan datang. Untuk akan datang, tiba-tiba nikmat tu hilang. Yang saya sebut juga nikmat pandangan ke nikmat pendengaran. Bukan mungkin nikmat-nikmat yang lain. Ini juga kesan maksiat. Tadi kita sebut kehinaan, lemah, bad mood kita, kesan maksiat. Dan bila ada nikmat yang hilang, kesan maksiat. Slipper kita hilang. Misalnya, ni nikmat ni slipper hilang. 20 tahun kita pakai slipper tak pernah hilang, ni hilang. Maka ini juga mungkin kesan maksiat. Kan itu pernah berlaku di zaman Bani Israel. Kisah bagaimana seorang tadi, dia bermusafir. Kemudian dia berhenti di musafir, dia bawa duit yang banyak. Tiba-tiba di tengah jalan dia dirompak. Dia dibunuh oleh seseorang. Dan orang tadi lepas bunuh, dia pun rompak orang tadi, dia pun berehat dekat satu kawasan air. Dia pun mandi. Dia pun kemas-kemas, dia pun bergerak. Dia tertinggal duit dia. Datang seorang tukang kayu, tengah masuk hutan, jumpa ada duit, dia pun ambil duit tu. 3 kejadian. Seorang yang kaya bermusafir, lalu dibunuh oleh seorang perompak. Perompak yang mandi lalu tertinggal duit, dan dia ambil oleh tukang kayu. Maka Nabi Allah Musa AS dia ceritakan tentang 3 orang ni. Adapun yang ni, sebab dulu dia pernah bunuh orang, maka dia dibunuh. Dia pernah pun bunuh orang dulu. Kalau orang ni datang sebagai satu kesan daripada maksiat dia dulu, dia dibunuh. Kemudian duit dia diambil. Yang ni dulu pernah hutang, orang tak bayar. Maka diambil oleh si miskin ni. Si miskin ni pula, bapak dia dulu orang hutang, dia tak bayar. Jadi dia berdapat balik bahagian dia. Begitu kitaran bagaimana Allah Ta'ala hukum seorang manusia dan menghukum makhluk dia. Dia macam kait. Kalau hari ni tiba-tiba kita kena belasah, kena pukul. Kenapa? Sebab dulu kita pernah belasah orang. Ini yang disebut dalam hadis kamat tadinu tudan. Nikmat kekuatan kita hilang. Dulu zaman kita kuat, semua orang kita belasah. Zaman kita kuat, kita mula lemah. Tiba-tiba ada orang tak semena-mena belasah kita. Kenapa aku kena belasah ni? Aku dah tak ada musuh 20 tahun dah. Kita dah 20 tahun letak jawatan jadi ketua gangster. Kita dah taubat. Lepas ni tiba-tiba tengah kita dah letak jawatan, kita dah tak ada kontak dengan gangster, kita pula tubuh dah makin lemah. Ada orang pukul kita pula. Kenapa? Dulu, cerita dulu 20 tahun. Yang mungkin berlaku. Jangan tengok kerana dendam orang tu dendam. Dendam itu sebab. Hakikatnya apa? Dosa. Dendam manusia itu tak akan capai pada kita kalau kita tak ada dosa. Dia tak mampu sampai dekat kita. Kerana akan dihalang dengan kebaikan. Tapi bila dosa, maka dia membuka ruang untuk dendam tu sampai pada kita. Jadi nikmat yang hilang, bila pun nikmat tu hilang, bukan jadi persoalan. Tapi kita kena tahu, ia kesan maksiat kita dulu. Kalau ada nikmat hilang.
Dan yang ketiga kata para ulama, setiap dosa tadi menyebabkan su'ul khatimah, menyebabkan mati yang tak baik. Mati tak baik, tuan-tuan sekalian. Walau dia baik, tiba-tiba dia mati tak baik. Kenapa? Kesan maksiat dulu yang dia tidak taubat bersungguh-sungguh. Jadi pun mati tak baik. Kalau orang ni kita tengok dulu, waktu dia insaf, dia pun okey, dah bersama kita semayang itu, dekat nak mati dia buat lagi jahat. Maka dia mati dengan kejahatan tadi. Kenapa? Yang kejahatan tu belum lepas. Dia tak keluar betul-betul dengan taubat yang betul-betul. Sebab itu tuan-tuan, kita kadang-kadang tinggal maksiat ni banyak sebab. Pertama, faktor umur. Saat kita dah tua-tua ni, buat apa lagi maksiat? Tu zaman muda. Atau faktor kita tak lagi berpeluang. Tak berpeluang. Sekarang kita dah tua, tak laku. Tak berpeluang. Atau mungkin kerana kita dalam tindakan-tindakan tertentu. Pihak berkuasa telah bertindak dengan kita. Lalu kita takut hukuman tadi. Tapi kita tak taubat. Kita takut nanti kena penjara balik, nanti kena tangkap semula. Tapi takut kerana Allah tak ada. Orang macam ni yang bila dia mati belum ada jaminan dia mati baik. Sebab ditinggal maksiat tadi bukan kerana taubat. Ditinggal maksiat sama ada kerana persekitaran, kerana faktor usia dan umur, atau kerana takut pada undang-undang yang ada. Lepas tu kadang-kadang ada orang merindui zaman maksiat. Dia upload lagi gambar-gambar lama. Zaman dia buat maksiat. Dia upload, disimpan gambar lama tu. Ada yang tak tutup aurat ke, yang kadang-kadang tempat tu, dia masih simpan. Dia rasa benda ni tak payah musnahkan. Seperti dia nak cerita balik dulu atuk tengok. Atuk. Ketua gangster tengok tattoo dia lagi nampak. Dulu atuk bla bla. Berarti dia masih ingin buat maksiat. Tapi umur menghalang dia. Orang macam ni kita bimbang. Kita bukan kata memang confirm akan su'ul khatimah. Bimbang. Kesan maksiat yang kita tak keluar dengan sepenuh hati kita. Kita cuma keluar kerana faktor usia kita. Kita cuma keluar kerana faktor-faktor persekitaran. Tapi bukanlah faktor taubat yang sebenar. Lalu orang ni mungkin akan kembali semula. Inam su'ul khatimah. Dan kesan maksiat juga kata para ulama, dia mematikan hati kita. Tuan-tuan, kita dah baik sekarang baik. Tapi kenapa bila kita baca Quran, kita tak rasa apa-apa, zikir tak rasa apa-apa, kita dengar nasihat pun tak rasa apa-apa, kerana hati kita mati. Dia hati mati. Bila hati mati ni, memang kita duduk dalam majlis ilmu. Dan memang pun kita duduk masjid surau. Dan memang pun kita cuba buat sejumlah kebaikan, tapi kita tak dapat rasa benda tu. Umpama kalau tuan-tuan makan, tak bau. Tak bau. Tuan-tuan tahu tak itu penyakit? Walaupun boleh makan. Orang kena COVID, dia hilang bau. Bila hilang bau, dia makan. Walaupun dia boleh makan dan dia sihat, tapi dia tetap menganggap ia berpenyakit. Sebab apa? Saya tak boleh bau. Memang saya makan 2 pinggang, 3 pinggang. Tapi tak bau. Kita kesan benda tu, ialah masih lagi tanda kita berpenyakit. Dalam sakit sampailah kita dapat balik bau. Sama juga ibadat. Ibadat ni tuan-tuan, patutnya kita dapat rasa khusyuk, dapat rasa kelembutannya, dapat rasa kesyahduannya, dapat rasa kemanisannya. Itu ibadat. Ibadat ni dia ada rasa. Sebagaimana tuan-tuan makan minum tu ada rasa. Semua makanan apa pun dia ada rasa. Masing, manis, masam ke, apa pun. Kerana itu kita sebut makanan, kerana dia ada rasa. Kalau makanan tu tak ada rasa, kita apa benda tak ada rasa ni, kita akan mencela makanan. Makanan biarlah ada rasa. Masing ke, masing, manis ke. Contoh ibadat ni yang kita buat, dia ada rasa. Biar rasa manis ibadat. Tapi kenapa tak rasa? Kenapa kita baca Quran tak rasa, kita zikir tak rasa, kita menuntut ilmu tak rasa? Bermakna hati kita sakit. Atau mungkin juga mati. Maka hidupkan dia kembali dengan taubat yang sebenar. Sebab itu dalam Quran kata apa? Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah dengan taubat sebenar. Allah tak sebut taubat je, sebenar. Perkataan nasuha, sebenar tadi, yang akan mengembalikan kita pada yang sah. Kalau kereta accident, kita membaiki. Tapi kita nak perform kereta kita tu sama macam sebelum accident.
Tiba-tiba kita nampak kurang sikit, kita kata dulu kesan accident, jadi slow sikit tak. Macam brake dah tak makan sangat. Enjin dia tak berapa nak pergi sana. Kita tak akan berpuas hati sehingga kita betul-betul baiki. Sehingga performa lebih baik daripada dulu ataupun sama. Jadi ibadat dia ada nilai. Ibadat ni tuan-tuan, dia bukan kita katakan benda yang makan tak ada rasa, tak ada bau. Ibadat ni dia ada rasa, dia ada bau dia. Dia ada bau dia, dia ada rasa dia. Dia ada kemanisan dia. Dia ada kesedapan dia. Dia ada kerangupan dia. Dia ada kerinduan dia. Sebagaimana tuan-tuan makan, tuan-tuan rindu untuk makan lagi. Ibadat pun sama, bila kita buat, kita rindu nak buat lagi. Dia tak jadi bila kita buat, tak nak buat dah. Tak nak buat. Berarti hati kita mati. Sebab itu kita nak hidupkan kembali dengan taubat yang sebenar. Kemudian kesan maksiat kita, supaya kita jangan lupakan dosa tadi. Ingat selalu. Sebab kita tak nak buat lagi. Nanti kesannya bertambah berganda. Ialah kata para ulama, turun segala musibah-musibah dan segala wabak-wabak disebabkan perbuatan dosa kita. Ya, dosa sikit, pernah dosa orang lain sikit, dosa orang ni sikit, akhirnya punca jadi wabak dan balak. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan apa pun yang menimpa kamu daripada musibah ini kerana perbuatan kamu sendiri. Itu pun dalam keadaan Allah telah memaafkan banyak lagi kesalahan yang lain. Ya Allah tunjuk cuma sikit daripada kesalahan salah kamu. Banyak Allah maafkan. Demikian itu, Allah Ta'ala tidak akan mengubah nikmat yang diberikan kepada seorang manusia, melainkan dia sendiri yang mengubahnya disebabkan maksiat dia. Allah asalnya, dia beri kita satu nikmat, kesenangan, kebahagiaan, semua nikmat. Nikmat ni Tuhan tak akan cabut sampai kita sendiri yang merosakkannya dengan maksiat kita. Sebab itu kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ma nazalal bala illa bidzambin wala rufi'a illa bittaubah. Bala ni turun sebab dosa, dan dia tak akan terangkat melainkan dengan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan kesan daripada dosa yang paling ditakuti oleh semua orang adalah dosa ini membawa pada kekufuran. Tentang orang yang murtad. Kita dengar orang murtad di kalangan macam-macam lapisan masyarakat murtad. Walaupun satu jaminan daripada Allah, murtad ini takkan kurang kaum umat Islam. Sekalipun kita dengar hebat kisah-kisah murtad. Macam kita diwar-warkan berita, kononnya sebahagian penduduk di Afghanistan bimbang tindakan Taliban, lalu mereka ingin keluar agama Islam, murtad. Nak keluarkan tekanan tertentu. Yang kita dengar berita-berita yang cuba dimomokkan. Kononnya bahawa orang-orang Afghanistan yang lari ke airport kerana mereka ialah dahulu Islam kemudian murtad, takut dihukum murtad. Okay, macam-macam versi kita dengar. Tapi bila kita menganalisis, kenapa seorang itu murtad? Yang kita sebut faktor ekonomi, faktor dakwah palsu, faktor perkahwinan. Dalam faktor-faktor orang murtad, di kalangan sama ada saudara baru yang masuk Islam kemudian keluar, maka antara faktornya lah kerana tiada bimbingan dan kerana tidak ada ruang pekerjaan. Sebab dahulu dia kerja yang haram, bila dia masuk Islam dia kena tinggalkan, maka dia rasa satu halangan, dia kembali semula. Dahulu kerana dia dibimbing oleh suami dia atau isterinya, kemudian mereka bercerai, mereka kembali semula. Baik, dengan kita tidaklah menyatakan bahawa faktor itu tidak perlu dikaji dan dilihat, tapi kita nak pergi pada faktor yang paling dominan. Dan semua faktor-faktor berlaku kemurtadan sepanjang zaman. Saya dah tegaskan, asasnya murtad tidak akan mengurangkan umat Islam. Tidak akan. Sejarah membuktikan, dan hadis juga membuktikan, nas juga membuktikan. Bukan dalam Quran Allah Ta'ala sebut, Allah tetap akan mendatangkan kaum lebih baik. Setiap kali seorang tu murtad, tempat tu akan diisi orang lebih baik. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dini fasawfa ya'ti Allah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah
Wahai orang beriman, kalau ada yang murtad dari agama Allah, Allah akan datangkan kaum lebih baik yang Allah sayang dia dan disayang Allah. Setiap kali berlaku murtad, ni asas yang tuan-tuan kena faham. Murtad tak akan kurangkan orang Islam. Yang kedua, setiap kali murtad, tempat itu akan diganti dengan orang lebih baik. Pasti lebih baik. Kerana ini agama Allah. Allah tak akan beri agama Allah ni ada tohmahan. Ya, mereka boleh tohmah tapi tanpa bukti. Sebagaimana seorang yang cuba menuduh perempuan yang baik itu berzina. Mereka boleh kata perempuan ini sonda dan sebagainya, tapi mereka tahu perempuan ini suci dan baik. Sama juga Islam, mereka boleh tohmah ganas, sekian-sekian, tapi mereka tahu Islam tak terlibat pun benda itu. Sebaliknya yang bercakap itu mungkin. Jadi, bila kita sebut faktor murtad, kenapa berlaku murtad? Yang disebut oleh ulama ialah kerana faktor dosa. Bila seorang tu buat dosa, dia tak taubat, dosa itu terus bertimbul. Akhirnya menjadikan dia terkeluar dari Islam. Kalau orang dah melazimi dirinya, bila buat dosa bertaubat, dia tak akan murtad walau disusah. Dia tak akan murtad walaupun kurang harta. Bahkan dia mati dalam agama dia. Ini kesan besar dosa. Sebab itu jangan remeh-remeh dosa. Yang disebut oleh Nabi SAW. Apa pun maksiat sekecil mana, jangan remehkan. Itu mungkin punca seorang tu murtad. Bukan sekadar su'u khatimah dalam keadaan yang tu. Bukan paling teruk pada tu. Itu kalau kita lihat apa yang berlaku pada zaman Umar Al-Khattab. Ada seorang lelaki raja yang bila dia sedang tawaf dengan kain ihramnya, lalu dipijak oleh seorang badui, maka dia marah, dia pun tampar orang ni. Itulah maksiat dia. Ego dan sombong dia. Lalu Umar Al-Khattab kata, kamu kena hukum balas, qisas. Kamu tampar dia tanpa sebab, hanya kerana dipijakkan ihram kamu, kamu juga perlu ditampar balik. Lalu kata lelaki ni, aku raja, dia orang biasa. Takkanlah kerana itu aku ditampar semula. Lalu kata Umar, itu hukum Islam. Lalu kata raja ni, baiklah, boleh tak esok dihukum, bukan hari ni. Maka sebelum esok dia dah lari dan dia murtad dari Islam. Itu kesan dosa dia, dia sombong depan Kaabah. Kemudian dia memukul orang badui. Kesan dosa dia. Asal dia Islam. Lalu kerana takut dihukum, dia sanggup keluar Islam. Perasaan takut kena hukum tadi berpunca daripada apa? Tuan-tuan sekalian, sampai keluar Islam. Kerana kononnya rasa tak akan dihukum. Kan dosa dia buat. Menampar orang. Lalu sombong di hadapan Kaabah. Ya. Kalau tuan-tuan baca kisah orang murtad, ini semua kisah dia. Bermula daripada dosa dia buat. Yang kita kata yang buat ajaran sesat sehingga keluar dari Islam. Juga berpunca daripada maksiat. Maksiat akhirnya mengaku Tuhan. Dia baca ajaran Tuhan Harun. Ini seorang. Dia ada basic agama. Kemudian dia masuk dalam bidang korporat. Mula menipu orang, muamalah tak kira halal haram. Sehingga menjana sehingga hampir 200 juta. Kaya. Membentuk pengikut ta'assub yang luar biasa. Organisasi bukan sekadar organisasi keagamaan, juga organisasi ekonomi. Tapi kerana maksiat-maksiat yang berbanyak, sampai peringkat mengaku Tuhan. Tuhan Harun. Dan membawa pengikutnya pada cara yang sesat. Keluar daripada Islam. Kesannya pada maksiat. Ayah Ping. Dia mula daripada tak semayang. Lepas tu pergi semayang pakai niat. Asalnya dia tak keluar dari Islam. Ni anak murid pada Hasan anak Imam. Ataupun anak Limau. Ajaran sesat. Yang asalnya jenis semayang niat. Puasa pun niat je, tak payah. Makan tak apa, tapi niat kena ada. Bermula daripada itu, mereka mula keluar dari Islam sedikit demi sedikit. Akhirnya, agama ni semua saya cipta. Dia start. Dia mula dari dosa, tak solat. Tentang kalau dia solat, dia tak akan cakap macam tu. Sebab tu kita memang setiap dosa kita bawa kepada benda ni. Yang dia pengikut dia pun sama. Yang dia pengikut Ayah Ping. Tak kira sama ada kalangan korporat, artis dan sebagainya. Juga perkara sama. Kerana dia buat maksiat, dia tak taubat, dia pun ikut ini. Jadi kerana itu maksiatnya jangan pandang kecil. Jangan pandang, sekarang saya dah rasa, okey, dah tak ingat lagi maksiat. Kena ingat. Ingat kita bukan saya katakan nak suruh kita putus asa. Tapi sebagai suatu
kesungguhan kita dalam ibadat berikutnya dan kesungguhan kita untuk tidak buat kejahatan, tidak mengulang. Oleh sebab itu, kita kena bimbang setiap maksiat tadi akan menghilangkan banyak perkara. Kita sebut sebahagian, para ulama menggariskan beratus kesannya. Kalau nak senaikan ratus. Dia menyebabkan hilang keberkatan rezeki, hilang rezeki. Boleh menyebabkan, kita katakan, sifat membesarkan Allah itu makin kurang. Tak lagi kita macam, bila orang tu buat maksiat, dia tak rasa besar Allah. Dia mengecilkan Allah. Dengan perasaan jahat dia tadi. Dia tak rasa gerung dengan Allah. Hilangnya malu dia. Dia belum cerita duka cita, sedih, kesempitan hidup, kebimbangan yang melampau. Bila antara kesan orang buat maksiat, dia ni ada satu penyakit, dia jadi bimbang melampau. Maka setiap benda dipikir melampau bimbang dia. Contoh kita bila fikir sesuatu, memanglah kita bimbang. Contoh kita tengok COVID, bimbang kita nak jumpa orang. Nak jumpa orang datang rumah, bimbang. Tapi bimbang kita taklah melampau. Tapi kalau tuan-tuan tengok, orang kafir sebagai contoh, sebut COVID ni dia punya bimbang lagi teruk pada kita. Teruk. Sini, ni, jangan dekat. Terus jadi gaduh dengan orang. Kita bimbang-bimbang kita hulur tangan salang juga. Sebab apa? Bimbang kita asas ni iman. Tak apalah nak. Kalau Allah kata kena juga. Macam gitu. InsyaAllah tak kena kot. Takkanlah sampai macam gitu. Kita masih lagi, tuan-tuan, dalam kebimbangan kita masih ada tasamuh. Ada ruang untuk kita tenang. Memanglah kita bimbang, COVID, penyakit, apa pun. Tapi kita masih ada ruang untuk tenang, gembira. Sebab itu kita masih boleh solat, walaupun jarak satu agak jauh, SOP. Tapi kalau jenis kafe-kafe tu tak pergi. Tak ada. Walaupun kata okey buka untuk 20 orang, tak pergi. Seorang abuk tak pergi. Takut. Kita ni okey buka, kita cuma buka 20 orang. Yang menyorok 20 orang. 20 orang ada, 20 orang nyorok. Sebab dia fikir, tak go, okey. Maksudnya kebimbangan kita tidak melampau. Apa pun musibah, dia tak ada macam kebimbangan melampau sebab kita ada tauhid. Kita ada akidah. Dan bila berlaku sesuatu pun kita ingat apa? Dah ajal dia. Kita tahu ni sebab COVID mutlak. Tak, kita katakan ajal dia. Dan kita pun kalau kena, kita kata tak apalah. Kalau memang ditakdirkan begitu, saya reda. Kita tak rasa ini yang membunuh kita. Tapi kalau Allah inginkan kita memang sebab ini kita meninggalkan dunia, kita reda. Jadi orang beriman, tuan-tuan sekalian, dan ahli taat, kebimbangannya ini sentiasa ditapis dengan keyakinannya pada Allah. Dia ada filter. Orang kafir dan orang buat maksiat, bila dibimbang dia tak ada filter, dia straight je macam tu. Straight. Kalau cerita nanti tak ada duit masa depan anak-anak, terus dibimbang. Kita insya-Allah adalah rezeki tu. Sebab tu bila kita cari rezeki, lain dengan orang kafir ahli maksiat cari rezeki. Kita pun kerja, dia pun kerja, tapi kita bawa rasa aman. Memang ada rezeki Allah. InsyaAllah ada rezeki saya hari ni. Kalau tak ada hari ni, mungkin esok. Tenangnya macam tu. Orang ni tak ada rezeki ni, mati dah aku. Mati dah. Dia cerita mati dah. Dia dah putus asa. Ini beberapa kesan yang kita perlu ingat. Supaya dengan kesan-kesan yang banyak ni, tuan-tuan sekalian, maksiat yang pernah kita buat, jangan kita lupa macam gitu saja. Syekh menyebut dengan satu kata-kata yang agak keras. Dia kata apa? Wahai dunia tanpa akhirat. Wahai orang-orang yang cuma nampak dunia, tak nampak akhirat. Wahai makhluk tanpa khalik. Wahai orang yang hidup tanpa ada kepatuhan pada penciptanya khalik. Hidup sebagai manusia. Tentang kita bukan hidup sebagai manusia, kita hidup sebagai hamba Allah. Kita ada khalik kita. Kita ada pencipta kita. Kemudian saya kata, wahai orang yang hidup cuma ada dua benda. Yang pertama, takut miskin. Yang kedua, harap kaya. Ini je matlamat dia. Tetapi kita bukan hidup macam tu. Kita hidup, kita takut dosa. Takut Allah Ta'ala. Tapi manusia yang hidup tanpa pencipta, manusia yang hidup tanpa agama, macam mana cara dia hidup? Dia cuma bimbang satu, kemiskinan. Sebab tu dia kerja mati-matian untuk kaya. Yang dia takut cuma kemiskinan. Dan yang diharap pula apa? Yang harap cuma kekayaan. Akhirnya sampai ke sudah, judi ni tidak boleh ditutup dalam masyarakat kafir. Kenapa? Dalam masyarakat Islam judi boleh ditutup.
Arak, kenapa tak boleh diharamkan arak di negara kafir? Walau sesudah mereka melihat kesan-kesan yang teruk daripada arak. Kenapa? Sebab mereka hidup tanpa pencipta. Kerana mereka hidup dunia tanpa akhirat. Dalam diri mereka ada kebimbangan, takut miskin dan mereka harap kaya. Baik, bila mereka takut miskin, apa mereka buat? Nak hilangkan kebimbangan, minum arak. Bila mereka harap kaya, apa mereka buat? Mereka berjudi. Tentang judi orang kafir dan judi ahli maksiat ini. Bukan judi yang tuan-tuan tengok nombor ekor tu je. Itu cepisan. Bola berjudi, badminton berjudi, golf berjudi. Semua berjudi. Di tengah duduk atas jalan raya pun dia boleh berjudi lagi. Dia kaki judi. Tak mana pun dia akan berjudi. Sehingga kehidupan dia tak didik kerana harap sangat kaya. Nak dapat kumpul cepat harta, dia cuma nampak judi. Lepas tu masyarakat kafir di sebalik kita cerita dia moden, maju, ruang pekerjaan banyak, judi tetap mengambil tempat dalam masyarakat ni. Sebab apa? Hati dia tu. Kita cerita negara Islam ni miskin itu, judi tak ada. Kita miskin tapi tak ada judi. Ni negeri ni miskin lah itu ni. Tengok tempat perjudian tak ada. Cerita ni yang mereka maju, hebat, gila-gila dia punya tu. Tapi penuh pusat judi. Tetapi penuh pusat judi maksudnya apa? Jiwanya miskin. Kalau tuan-tuan tengok satu negara walau digelar maju G7, ekonominya mantap, mapan dan sebagainya, tapi ada pusat judi, rakyatnya miskin. Terutamanya bila judi tadi support oleh kerajaan. Ini memang lagi miskin, kerajaan miskin. Kalau kerajaan kaya tak akan support judi. Dia tahu kesan pada rakyat. Semuanya benda ni kita kata tersebab kerana manusia dalam dirinya cuma dia takut dua je. Dia takut miskin, dia ada dua benda dalam hidup dia. Dia cuma takut miskin dan dia harap kaya. Orang yang takut miskin dan harap kaya, maka judi, arak akan menjadi asas utama kehidupan mereka. Tapi bila kita tuan-tuan, kita tak diajar takut miskin. Kita juga tak diajar untuk harap kaya semata. Sebab kita tahu rezeki Allah ni macam-macam jenis. Bukan sekadar kekayaan material. Bila kita dapat isteri solehah, itu kita dah dapat kekayaan sebenar. Kita dapat anak-anak yang baik. Kita dapat jiran yang baik, sahabat yang baik. Maka bagi kita dah cukup. Ya bukan maksudnya orang Islam benci kaya. Oh, ni ustaz ni cakap nak suruh benci kaya. Kita tak pernah benci kaya. Bukan sejarah menunjukkan sampai sekarang tak ada orang lebih kaya pada orang Islam. Tidak ada. Tidak ada orang lebih kaya pada Sulaiman. Dan dia seorang Nabi dan Rasul yang kita beriman dengannya. Bahkan kalau dalam ranking bukan Nabi, ini tokoh-tokoh orang Islam yang kaya begitu ramai. Sepanjang zaman. Bahkan Harun al-Rashid kaya dan sebagainya. Khalifah baik. Kalangan yang bukan khalifah sekalipun, luar biasa kaya. Kisah Mansa Musa, seorang raja di Afrika. Yang begitu kaya raya. Yang ditaksirkan nilai kekayaannya 400 bilion dolar USD kalau dengan taksir hari ini. Dan ya, banyak keluarga Islam yang kaya sehingga mempunyai 1 trilion kekayaan mereka. Isunya bukan kita tolak kekayaan, tetapi bagaimana kaya tadi tidak menjadi suatu benda dalam hati kita. Kita cuma kaya kat tangan, bukan di hati. Kita memilih kaya dengan rahmat Allah, redha Allah. Kita memilih kaya dengan syukur pada Allah. Kita memilih kaya dengan sifat qanaah kita pada Allah. Cukup. Sebab itu kita tak akan fikir untuk mengambil yang haram. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengajar kepada kita, ajmilu fit talaq. Kalau kamu cari rezeki dengan cara baik. Khuzul halal, khudhu mahal, wada'u mahurrim. Ambil yang halal, tinggal yang haram. Asal kita jelas. Kata orang kafir, asalnya tak jelas. Asalkan kaya, kita jelas. Ya, saya nak kaya tapi yang halal, yang haram saya tak ambil. Kita masih ada memilih, standard memilih. Kualiti kaya. Orang kafir tak, dia asal kaya je. Dia menipu, dia berjudi, tak apa. Asal kaya. Kita tidak. Kalau muamalah itu ada riba, muamalah itu ada unsur-unsur yang diharamkan, kita tinggalkan. Walau nampak untung, kita tinggalkan. Sebab kita tahu bahawa rezeki si Allah lebih baik. Begini cara kita hidup. Hidup kita dunia dengan akhirat. Hidup kita manusia dengan pencipta, kita hambanya. Bukan hidup dunia tanpa akhirat.
kehidupan orang beriman yang sebenar dengan melihat daripada kesan-kesan dosa yang mereka lakukan. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, secara kesimpulan, jangan pernah lupa dosa yang pernah kita buat. Terus istighfar. Ambil waktu-waktu untuk muhasabah. Kenang balik dosa tadi. Istighfar kembali. Istighfar kembali. InsyaAllah kita diberikan hikmah, kebijaksanaan, dan diberikan kekuatan, diberikan kelazatan dalam ibadat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.